Kementerian menjangkakan akan berlaku peningkatan kes demam denggi gelombang kedua bermula awal Jun sehingga September 2020 iaitu berdasarkan trend kes demam denggi selama 5 tahun. Memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan akan mula dilaksanakan pada 10 Jun 2020, lebih banyak sektor ekonomi, aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan dan perniagaan bakal dibuka. Kemungkinan kebanyakan tempat ini yang lama tertutup dan tiada pergerakan orang ramai lalu berisiko menjadikan tempat pembiakan nyamuk. Sehubungan dengan itu, orang ramai diseru supaya mempertingkatkan tahap kebersihan di kawasan masing-masing, terutamanya di mana takungan air dan tempat-tempat yang berpotensi untuk pembiakan nyamuk. Negeri Sembilan mencatatkan 5 kematian akibat demam denggi sehingga 13 Jun lalu. Jumlah itu merekodkan peningkatan sebanyak 18.9% iaitu 1,358 kes bagi tempoh Januari hingga 13 Jun berbanding 1,142 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Datuk Seri Aminuddin mahu semua pihak memastikan premis kediaman dan persekitaran sentiasa bersih, terutama kawasan yang menjadi punca kepada pembiakan nyamuk Aedes. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kabus, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat. The infection may cause severe forms of the disease, including dengue hemorrhagic fever. The blood vessels become permeable, resulting in plasma leakage. When a mosquito bites a person who's already infected, it draws in the dengue virus contained in the blood. By biting another person, it can transmit the virus and spread the disease. Apa itu demam denggi? Demam denggi adalah jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Tanda dan gejala: demam panas, sakit kepala, sakit tulang belakang, sakit sendi, ruam, loya dan muntah, sakit biji mata. Cara-cara mencegah denggi adalah cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes, buang bekas yang bertakung air, pastikan tangki air bekas sediaan hujan ditutup, pastikan saluran atap sentiasa mengalir, membela ikan di dalam kolam air untuk mengurangkan jentik-jentik, gunakan semburan serangga untuk membunuh nyamuk. Mengikut laporan, sebanyak 48,584 kes demam denggi direkodkan pada Januari sehingga 6 Jun lalu dengan jumlah kematian sebanyak 84 orang. Walaupun jumlah keseluruhannya hanya terdapat penurunan sebanyak 11% daripada 54,524 kes dalam tempoh masa tahun lalu. Namun, sejak 6 minggu yang lalu, kes demam denggi menunjukkan trend peningkatan berterusan dengan purata peningkatan sebanyak 8% setiap minggu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan akan berlaku peningkatan kes demam denggi gelombang kedua tahun ini bermula awal Jun sehingga September ini berdasarkan trend kes demam denggi selama 5 tahun. Walaupun kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, aktiviti pencegahan denggi mesti diteruskan dengan mengamalkan norma baharu. Setiap individu dan komuniti perlu membersihkan persekitaran di dalam dan di luar rumah masing-masing. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Luangkan sekurang-kurangnya 10 minit untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan Aedes. #10 minit. Hapuskan Aedes. Demam denggi sangat common dekat Malaysia dan setiap kali orang yang sakit datang dekat hospital yang bergejala seperti batuk, demam, muntah, itu semestinya denggi dan denggi. Malaysia pula banyak sangat aktiviti yang menggunakan air tu, belum lagi dengan cuaca hujan yang kerap kali berlaku. Asal denggi ni adalah daripada nyamuk. Dan kalau kita nak cegah nyamuk daripada merebak, kita kena jaga persekitaran rumah dan jangan bagi air menakut untuk beri peluang kepada nyamuk untuk membiak.
denggi ni sebenarnya tak ada ubat untuk dirawat, dan kita sendiri kena biarkan badan kita untuk rawat penyakit denggi itu sendiri. Dan apa yang boleh kita buat adalah menggunakan supportive treatment, yang mana supportive treatment ni adalah kita memberikan badan kita air yang banyak untuk pesakit. Sebab selalunya denggi ni dia akan beri kesan yang pada muntah, syarat beret, tak lalu makan atau juga sakit-sakit badan. Jadi manusia kena lawan pesakit tu, kena lawan diri sendiri dan banyakkan minum air atau makan makanan yang bersup, kerana kalau dengan air itu dapat melawan atau mengurangkan rasa sakit denggi itu sendiri. Kitaran hidup nyamuk Aedes. Aedes berasal daripada negara Afrika. Kini nyamuk Aedes boleh dijumpai di seluruh dunia, terutamanya negara yang beriklim tropika dan subtropika. Menurut kajian, nyamuk Aedes kerap dijumpai di tempat sejuk dan juga iklim yang sederhana. Aedes tinggal di habitat yang berhampiran dengan manusia adalah penting untuk memahami kitaran hidup Aedes bagi mengawal pembiakannya. Seperti serangga lain, Aedes juga mempunyai metamorfosis lengkap, iaitu telur, larva, jentik-jentik dan peringkat dewasa. Kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur hingga menjadi nyamuk biasa hanya mengambil masa selama 7 hari. Mengawan. Nyamuk jantan hanya hidup beberapa hari selepas mengawan dan makan jus tumbuhan sehingga mati. Manakala nyamuk betina yang sedang bertelur memerlukan 1 hingga 3 gigitan darah bagi memastikan telur mereka matang untuk bertelur. Setiap gigitan darah mengambil masa 2 atau 7 hari untuk dihadam. Nyamuk betina juga boleh menghasilkan 200 telur. Bilangan telur yang dihasilkan bergantung kepada gigitan darah yang diperoleh. Setiap nyamuk betina mampu bertelur 5 kali sepanjang hidupnya. Nyamuk betina selalunya bertelur di kawasan yang berair. Telur nyamuk boleh tahan sehingga berbulan-bulan lamanya. Dan apabila kekal lembap, telur akan menetas menjadi jentik-jentik selepas 2 atau 7 hari bergantung pada cuaca dan juga suhu persekitaran. Yang dapat saya terangkan di sini adalah wabak demam denggi ini sendiri berlaku disebabkan pendedahan kepada persekitaran yang sensitif dan ianya merebak di lokasi tertentu atas sebab kepadatan faktor yang tinggi hasil daripada sikap masyarakat yang tidak mengambil peduli dan membiarkan pembiakan Aedes di persekitaran mereka. Dan ia juga disebabkan kelewatan mengesah status awal kes memberi ruang kepada merebaknya virus demam denggi tersebut. Kewujudan premis kediaman yang tiada penghuni dan rumah-rumah yang terbiar sangat memberi kesan negatif kepada kerja kawalan yang dijalankan. Mengadakan kempen kesedaran dan penguatkuasaan yang berterusan sedikit banyak telah menyedarkan masyarakat mengenai bahaya penyakit demam denggi sehingga wabak berakhir dan diisytiharkan tamat oleh kerajaan. Oleh itu, masyarakat sendiri